kedua-dua huruf ni ada sifat melencong. Melencong macam mana? Masa kita sebut tu kita ingat. Contohnya huruf ba tau. Huruf ba. Ada melencong-lencong. Huruf ba. Kita tahu dengan jelas makruh dia. Ab. Mana? Bibi, nampak. Boleh nampak. Dia tak ada lencong-lencong dah. Huruf hamzah setepak. Huruf dal ad. Ada. Huruf ta at. Huruf jim aj setepak gitu. Nampak di mana? Tetapi dua huruf ni, huruf lam dan ra, dia ada sedikit lencongan lidah ketika menyebut huruf ni. Menurut Syekh Aiman dia sebut lencongan tersebut maknanya dia pergi kepada tempat lain. Dia tak statik. Lidah kita ketika sebut lam dan ra tak statik. Tak ada setepak. Makhraj lam mana? Makhraj lam di mana? Makhraj lam ni kalau tengok gigi kita, ni gigi dah, ni gigi. Ni gigi. Mudah. Ni lidah. Lidah kan. Makhraj lam lebih kurang sini. Kalau di lidah sini. Kalau di gigi sini. Dah di sini. Tepat. Gigi atas. Gigi atas. Kamera ada bawah ni. Suluh ke atas. Kamera suluh ke atas ada bawah ni. Lidah kita ni suluh ke atas. Ni sini. Ni gigi kacik dah, gigi kacik depan. Mana lebih kurang kita situ. Maka dia luah. Sudah al. Macam mana kaedah yang kata dia ni al-ihnirah melencong? Macam mana jadi kata melencong ni? Dia gi tu. Dia jadi lidah kita tu tak ada setepak. Jadi al. Kalau mengikut Syahiman ni dia kata lencongan lidah ni bila kena pada gigi ni, udara di sini tolak, suara kita tolak, suara dengan udara, suara kita ditolak. Bila lekat pada ni, kena pada makhraj, suara dia akan melencong ke tepi ni, macam lari ke tepi ni. Faham tak? Sebahagian suara akan lari ni, al, dia akan jadi al, dia jadi macam tu. Faham tak? Kena pada makhraj, dia akan melencong ke tepi. Suara tu akan melencong ke tepi. Al, mari direct melencong ke tepi. Al, dia akan jadi macam tu. Lepas tu yang dikatakan melencong, al-hirah. Melencong pada huruf lam. Al, maknanya suara akan keluar daripada tepi. Al. Bunyi kita boleh bayang sendirilah. Al, macam mana tak? Ni makhraj dia dah. Makhraj dia luah daripada sini sampai sini dah, depan. Kena sini dah. Al. Manakala pada ra dia melencong juga. Ra lebih kurang sini ya. Nah, dia dalam sikit ra sini. Ni ra. Ra dia akan lidah kita letak situ, letak tempat makhraj dia di gusi juga. Ar dia melencong ke dalam. Lidah kita jadi gitu. Dia terbalik daripada lam dah. Dia akan lencong gitu. Last kali dia akan pergi ke tengah. Jadi lencong gitu. Jadi udara akan keluar daripada tengah. Dia jadi sepit gitu. Dia keluar daripada ruang kecil di antara lidah dengan gigi kacik kita. Ada ruang kecil. Dia melok. Dia kepung udara ke situ. Dia tolak. Udara kepung ke tengah. Dia kepung kalau keluar. Dia akan buang kalau keluar. Ni buang ke tengah. Ruang kecil di antara gigi dengan lidah. Ar. So makhraj lah. Ujung lidah kena tepi gigi al. Kona. Tak kona. Tak kona. Dia apa? Apa? Dia tak tepi, dia cuma dia luas sikit. Gini. Gigi kacik kita ni kan. Dia sini makhraj dia lam kan. Dia tak adalah statik di sini. Okey, al depan saja. Dia sini makhraj dia boleh sini tepi ni sikit boleh. Al dia luas sikit. Ke tepi sikit boleh, tapi bukan tepi ni ke al lagi tu. Huruf dot macam tu huruf dot. Dia bukan ke tepi kita tu, bukan ke tepi gini. Dia depan, ke tepi depan. Al. Sini al, sini boleh, sini boleh. Al. Depan tu je. Bukan al gitu. Al. Antara gigi kacik tu je. Di gusi gigi kacik saja. Dia tak lagi jauh. Mana makan? Ni kali lah tunjuk. Ya.
Dia nampak tak? Ni lidah kan? Lidah. Ni makhraj lam. Dia luas sikit. Dia boleh gigi tepi sikit, bukan tepi ni. Dia antara gigi kacik tu ya. Makhraj dia sini nampak hijau ni. Dia situ je lebih kurang. Dia boleh gigi tepi sikit al. Bukan statik tengah-tengah betul tak? Al. Boleh laka. Al. Makhraj yang paling luas makhraj lam. Dia boleh gigi laka al. Bukan al tepi tu, bukan gigi geraham. Okey, jelas tak? Gapo ni kita bincang berkaitan dengan sifat al-inhiraf. Ingat tak? Dia pergi kalau ra lam dia melencong ke tepi. Dia tak, bila kena tu pergi gitu. Hak ni pergi ke tengah. Ar. Kaedah dak macam-macam ulama buat. Kaedah nak bagi jelas. Yang penting kali kita talaki ya. Tak? Kita talaki pula. Hak mana yang dikatakan melencong tu. Belajar sedap dah tak? Saraf ihrah gini baca lain tak? Tak jadi. Kalau kita baca lah semayang tak baca tu kan. Dengan nada kita kuat ataupun nada kita biasa ataupun nada slow tu ada beza dia bunyi kita baca betul je. Macam alham kan kalau kita baca dalam keadaan kuat itu jadi baca lain ke sama je. Nada kita baca macam jadi imam kan. Kita baca dalam keadaan slow kuat dengan kuat lagi. Dari segi apa tu? Dia baca makhraj huruf tu beza tak? Tak ada beza. Tak ada beza makhraj huruf. Tak ada beza. Bezanya kuat ni jadi bahasa lain tak sama. Makhraj. Sama je makhraj kita baca tu. Kita baca paling slow, kita baca untuk dengar diri kita saja. Semayang jadi makmum tak? Kita jadi makmum, jadi di belakang imam. Sama je makhraj dia. Alhamdulillah. Tu yang kita nak kepada latihan tu. Kadang-kadang kita belajar depan guru tak? Kita belajar teknik sebutan makhraj. Kita belajar, kita praktik dengan suara yang kuat tak? Tiba-tiba kita jadi makmum. Tak boleh buat. Ada juga. Tak boleh buat. Sebab apa kita dah belajar gitu? Ya, tu kata perlunya pada latihan tak? Latihan. Dia panggil kalau tajwid ni dia panggil riyadatul lisan. Kalau dalam kitab tajwid sebut riyadatul lisan bi faqihi. Riyadatul lisan. Riyadatul lisan ni mana latihan lidah. Kalau kita baca bukan setakat slow dan kuat, laju dan slow dan laju dari segi tempo lambat cepat pun sama saja makhraj, tak ada berubah. Apatah lagi kuat dengan slow, kuat dengan perlahan, memang tak ada beza lah. Laju dengan ni pun tak ada beza. Sebab makhraj huruf ni kita belajar sifat dan makhraj huruf yang kita sebut ni, dia melekat pada batang tubuh huruf tersebut. Tersebut tak? Sifat lazim dia panggil. Sifat yang ada pada batang tubuh huruf tersebut. Tak kira dia baris dalam keadaan baris mana, daripada mati dia ke, baris atas ke, baris bawah ke, dia duduk seorang ke, kita sebut sad. Tak? Kita sebut a saja ke, hamzah a saja ke, ataupun alhamdulillah ke, ma'a ke, dia duduk dengan huruf lain ke, sifat dan makhraj yang kita belajar ni tetap melekat pada huruf tersebut. Tak? Dia duduk seorang ke, dia duduk ramai-ramai ke, sama saja. Apatah lagi baca slow dan kuat tu. Dah. Baca alhamdulillahirabbil alhamdulillah, baca tarannum tak? Alhamdulillah tak? Kalau baca alhamdulillahirabbil alamin, makhraj kena jaga sama je. Tak ada beza. Dan semua tu kena jaga, kena praktik lah, kena praktik dan riadah lisan, maknanya kena latihan lidah. Dan tak ada lah kita kata kena detail. Kita fikir bila kita dah biasa lidah kita luar semayang, kita dah pelatih, lama-lama kita jadi benda tu jadi biasa je. Yang lain masalahnya kita tak biasa lagi. Jadi rasa slownya macam tak sah. Jangan terlalu detail sampai was-was dak lah. Kita belajar dan kita praktik sedaya upaya mungkin kita boleh. Alhamdulillah imam 2 rakaat dah kita berlatih dah. Gitulah. Jelas dak? Gitulah, tak ada subjektif benda tu, tak tahu macam mana tak. Orang lu kata kalau kita baca dalam keadaan kita kuat ni, jadi makan kita jadi tak sempurna dengan keadaan kita dengar gitu. Jadi tu rasa ada beza ya tu kata. Kalau kuat lagi tak sempurna nak cerita. Amo ingat ke kalau jadi makmum jadi slow jadi tak sempurna. Mana kuat? Kat depan kita rasa kuat kita ingat nak bagi orang belakang dengar belakang. Tapi bila makin kuat je dengar, jadi kita makan jadi macam kita tak sempurna kan. Jadi baik kita dengar orang belakang dah cukup dah untuk jadi imam lah. Maksudnya
Dia tak payah kuat sangat jadi nada kita. Waktu tu mungkin juga dia berubah tu kena ada teknik suara pula tak, teknik suara. Kena belajar dengan orang lain pula dah. Teknik suara mana? Teknik suara tapi kena macam orang nyanyi lah dia tak, teknik suara dia ada. Kalau over limit dia, over memanglah jadi suara kita jadi lain dah. Kita cuba kekalkan suara kita ni suara perut orang panggil tak, suara dada, bukan suara maknanya kalau kita dah luar limit tu tak boleh kan. Gitulah benda tu natural je. Perlu ada latihan. Dan kita tahulah diri kita setara mana dah. Kalau suara lebih limit kita tak perlulah. Tak. Gitulah. Yalah deh. Okey, pergi kepada sifat ke apa tak? At-takrir. Dah habis ni. Okey. At-takrir ni berulang-ulang. Kalau dia ikut nombor 5 tu disebut at-takrir, merujuk pada berulang-ulang. Takrir. Takrir. Apa kataan Melayu mudah. Dia bukan sekali lah takrir ni ngulang, banyak kali tak. Tapi nak rujuk pada huruf ra ni, dia kata semasa huruf disebut, istilah semasa huruf disebut, keadaan hujung lidah gerak ulang-ulang dan bergetar. Huruf ra dia sebenarnya bukanlah bergetar sangat. Bergetar tu memanglah disebut huruf ra ni sifat dengan takrir. Tapi getaran tu perlu dielak sebenarnya. Getaran yang dibuat-buat tu perlu dielak. Macam mana kaedah yang salah? Kaedah yang betul kita sebut ar. Getaran dia sikit, sikit saja. Kalau kita letak jauh lidah, kita kena letak pada jarak sederhana saja. Kalau kita letak terlalu jauh, ia tak jadi. Kalau kita letak terlalu rapat, dia akan menutup makhraj tersebut sehingga dia jadi macam banyak huruf ra. Contoh kita sebut getaran yang berlaku banyak kali tu menebitkan huruf lain lebih pada satu ra. Dia kata tawalladu huruf, memperanakkan beranak huruf banyak huruf. Maknanya ra tu jadi lebih daripada satu. Itu juga salah. Yang betulnya hanya tinggal ruang kosong saja. Ruang kosong kecil saja di antara ni. Kanan okey. Bibir payah dulu okey. Ni bibir atas tak? Dia hanya ada ruang kecil. Ruang kecil ni. Antara gigi gusi ni dengan ni masih ada ruang kecil untuk menebitkan suara ra tadi. Macam kita sebut tadi gigi ke tengah tak? Bukannya ataupun tak jadi juga. Sifat takrir. Okey, seterusnya. Ada yang tanya sifat takrir? Beres tak? At-tafashi ni sembuh. Sembuh ke apa? Menurut istilah tajwid, semasa menyebut hurufnya berhamburan angin antara gigi depan dan lelangit keras. Hurufnya satu saja, itu shin. Okey. Atau takrif buku tu tak apalah, kita boleh bincang lagi. Sebenarnya dia kaedah dia gini. Angin banyak kelubik, suara pun tubik banyak. Makhraj shin di mana? Makhraj shin. Kita belajar pada makhraj dulu, kita belajar dah ni. Gigi. Ni lelangit dah. Shin ni tengah. Dia tak rapat. Ash. Ada. Ni, di sini. Dia tak rapat. Ash. Semasa suara ditolak ke sini, dia akan accident sini. Ada ruang ke tak? Ada ruang lagi. Dia keluar sini. Dia keluar terbagi kepada 3 kalau ikut syekh tu kan. Dia terbagi pada 3, dia rapatlah sikit. Ni suara ni lepas dia dipecah kat situ, ash. Dia akan bagi pada 3 kumpulan. Ash. Ada kumpulan yang keluar, ada kumpulan yang merempuh dinding gigi atas, ada yang merempuh dinding gigi bawah. Ash. Yang merempuh dinding gigi bawah dan gigi atas ni jadi dia main gini, dia main gigi-mari sini. Dalam mulut kita. Ash. Sebab tu yang bunyi dia tu begitu. Gigi kan ash.
Kesilapan kita pada menyebut huruf shin boleh jadi huruf jim. Sebab dia makhraj yang sama. Sini. Kita kurang desir angin dia tu, hamburan dia tu menyebabkan jadi huruf jim. Aj. Ada. Bunyi tak? Aj. Kalau kita aj. Ada. Amba sebut shin tapi tak jadi dah. Aj. Bunyi jim. Kena beringat boleh jadi huruf jim. Angin dia kena jelas. Ash. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak jadi. Begitu huruf jim dah. Rajim. Kalau kita kata rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bunyi shin. Sebabnya huruf jim kita bagi angin kuat. Kena jim tak ada angin kuat. Rajim, bukan rajim. Yalah. Orang panggil sifat at-tafashi. Bila sebut tafashi ingat sinonim dengan huruf apa? Huruf shin. Apa ni mudah. Balik boleh syarah lalu. Seterusnya sifat berat. Boleh lagi tak? Kita pergi last ni, sifat last. Sikit lagi mana kita baca. Al-istitalah. Istitalah ni memanjang. Memanjang. Berpanjangan dia kata tak? Tak apalah. Istitalah. Makhraj huruf berpanjangan dari tepi pangkal lidah hingga tepi hujung lidah makhraj huruf lam. Hurufnya satu saja iaitu dad. Okey, kita tengok dah. Ni jaga ni ni. Ni payah sikit. Okey, payah nak sebut, bukan payah nak belajar. Huruf dad ni dia waladda. Apa jadi waladda ni? Anak-anak murid tahfiz pun ramai lagi tau. Waladda. Waladda. Lain tak dah. Auzubillahi minasyaitan tu. Baca. Jadi imam tak? Boleh bawa masyari, boleh bawa sa'al ghamidi. Siapa waladdalin tak? Last kali. Ad-dhalin. Mana makhraj dia? Ni gigi, ni lidah. Ni gigi. Aish, dia kurang. Sorry kalau ada hak hebat-hebat nukih tu. Dia makhraj ba ni. Tak kena ada makhraj lam ni tak? Makhraj lam situ tak? Ni lam. Ni lidah, ni gigi kamera di bawah. Huruf ba ni semua sekali kena ni. Daripada belakang lidah sehingga ni. Begitu juga dia kena mana? Dia lagakan di mana? Dia lagakan di dinding gigi geraham. Ni gigi geraham dinding gigi geraham. Tepi lidah kita daripada belakang sehingga depan kena ditekan pada dinding gigi geraham. Daripada belakang sampai ke depan, dinding gigi geraham tekan. Au. Ni yang dikatakan boleh sebelah kiri atau sebelah kanan tadi. Kedua-dua pun boleh. Sebelah ni boleh lidah kita letak gini. Boleh tak kita. Tempat yang makhraj dha ni dia ditekan manakala pada makhraj lam. Mana makhraj lam? Ni tak? Dia disentuh sahaja sini. Dia sini sentuh, sini tekan. Makhraj lam tadi sentuh, sini sentuh. Maknanya kenapa dia dipanggil istitalah? Istitalah ni maksud dia memanjang. Memanjang ke apa? Memanjang makhraj dia daripada belakang ni sampai ke depan, sampai ke makhraj lam. Au. Kita sebut au. Penuh. Bunyi penuh lidah tak? Bila panjangnya makhraj dia, panjang juga bunyi dia, lambat sikit. Lepas tu lah kita sebut waladdallin. Kita tak boleh sebut waladdallin tak? Waladda. Sebab dia makhraj dia pergi lambat, panjang tak? Waladda. Jangan waladda. Tu lain pula. Salah dah. Waladda. Ada tempoh masa dia. Dia memanjang. Bukannya waladda. Cepat. Sebab apa dia memanjang? Sini sentuh, sini tekan. Ini gigi bawah kan? Ni gigi atas. Dia tak ada. Kalau kita syarah ni semua gigi atas.
Gigi bawahnya masa huruf huruf sin tadi kita nak sarah dekat gigi bawah gitu je lah. Kecil. Tu orang tak ada gigi, bila orang tua dah ngajar makruh ke imam sahur dah, imam sahur dah. Qari. Bila dah start tak ada gigi, tak ada gigi tak boleh lah qari habaq tahu mana. Nah. Banyaklah benda yang slack slack ni. Gigah tak ada tak cukup. Tak cukup padat lah huruf dah wala tak cukup. Tak usah kata qari mana lah. Masa muda ni lah nak ngaji. Gigi cukup. Gigi cukup. Lidah molek. Suara tak ni lagi. Waladha. Tu istitalah. Sifat apa? Al-istitalah. Habis itu. Apa kita sebut tadi? As-safir. Zai, sin, sad. Kita sebut. Abang nak tengok kau. Al-qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kita sebut juga sifat, kita bincang juga al-lin, lam dan ra. Lam dan ra, waw dan ya mati sebelumnya bagi atas. Al-inhiraf, lam dan ra. At-takrir, ra. At-tafashi, shin. Al-istitalah, dot. Dah. Boleh balik dah malam ni benda tu. Boleh syarah dah, boleh syarah. Boleh syarah lah kau dah. InsyaAllah. Okey, kita pergi praktikal sikit. Kita belajarlah ke dah. Makruh kita belajar dah. Makruh merujuk kepada tepat anggota dalam mana nak sebut. Masa nak sebut huruf tu mana yang terlibat. Anggota mana yang terlibat. Tak? Kita pergi kepada sifat. Lah mana nak ejah bunyi tu. Bunyi angin ke, berangin ke, padat bunyi ke, padu ke, lembut ke, angin banyak ke, lantung ke tak, kita belajarlah ke dah. Habis dah. Jadi kita praktik lah pula. Okey, buka muka surat. Ambil balik-balik tadi. Ustaz tahu kata buat praktikal sikit. Dia kata praktikal. Ambil yang mudah-mudah dah. Ambo nak bagi hak payah dah ni. Sebab apa dah? Bagi hak payah ni kalau kita orang biasanya, kalau orang biasa dah biologi dah. Biologi. Kalau boleh kata kancing mudah payah. Mudah dah nak parking mudah. Kalau biasa dari babah, mudah lah nak parking bila naik kancing. Kalau biasa kancing nak bagi bas boleh tak? Bagi bas nak parking mudah. Payah sikit lah. Jadi kita hari ni kita ada babah dulu. Kita ada babah supaya kancing lepas ni mudah kita ada babah. Buka muka surat 112. Ya, apa hatinya lah ni. Ya ke 112? Ya dah. Betul 112. Okey, tengok ayat 27. Start 27 tu ada bunga tu sebelah kiri tu. Sebelah kiri ada bunga tu. Watelu nampak? Tu. Ada Amor bagi masa 2 minit setengah. Tengok lah. Supaya tak terkejut. Test. Pegang-pegang steering lah. Pegang steering lah. Betul-betul kursi dulu, betul side mirror. Apa mau pilih ayat ni? Satu kita nak mencabar tadi. Satu lagi banyak praktikal yang kita nak nampak makruh. Makruh dan sifat. Tak boleh parking. Start boleh tak? Start. Ayat ni kalau di kalangan orang tahfiz Quran nak ngapa payah. Tapi bila dah ingat mudah. Dia tak tukang ayat lain sebab tak ada ayat gini. Kalau surah Yasin ke ngapa yang mudah lepas tu tukar masuk ayat surah masuk surah Baqarah mula. Kalau surah ni ngapa surah ni memang tak tukar dengan surah lain. Ayat ni kisah berkaitan dengan kisah anak Nabi Adam leh. Qabil dan Habil leh.
Surah Al-Maidah dah. Al-Maidah. Ada volunteer ke? Sampai waktu dulu Al-Ahim ni dia boleh sebut ni. Volunteer sikit. Bakir Apa ke? Abang Hakim boleh dia nampak naik banner nama dia, banner kelas ngaji. Dekat Masjid Surah Lama. Tu ambo segang tu. Dia mari tu. Satu ayat ke kan? Kita try lah satu ayat dia. Kita try lah. Kalau lulus parking ni, kita parking sisi pula. Parking direct lah. Tu tak pasti dah sekali tengok. Dah kita nak try lah. Lepas tu kita betul atas tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqqi iz qarraba qurbana Baru harga. iz qarraba qurbana Baru harga. qurbana Kurban. qarraba qurbana wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Okey. Betul lah situ. Kita test dulu. Okey. Watlu alaihim tadi ada salah besarnya. Naba abnai, nai tu bukan naba situ. Okey tu dia ada baris tu. Ada baris tu. Naba abnai. Bukan lima surah. Watlu alaihim naba abnai. Lepas tu qarraba tu surah. Lepas tu salah jelaslah. Ada segi bacaan tadi. Watlu alaihim naba abnai. Nai tu ingat apa dia? Ya tu jaga ke apa? Ya tadi kalau nak bincang sifat huruf semua ada sifat tu huruf tu. Wah ada sifat. Ta ada sifat lang, ada sifat semua dah. Bukan macam hukum tajwid lain. Tapi hak tepat yang biasa orang salah dah. Bil haqq. Contoh bil haqq. Tadi baca kurang tepatlah. Bil haqq. Apa jadi gitu? Sebab huruf ha makhraj dia huruf ha ni makhraj dia di tengah halkum. Selagi makhraj pula. Sifat huruf ha ni isti'la ke istifal? Ingat? Istifal. Isti'la ni ke apa huruf dia? Bunyi tebal. Isti'la. Isti'la huruf dia ke apa? Ingat? Khussah dagtin kir. Khussah dagtin kir. Tak awak buat ni. Khussah dagtin kir. Huruf-huruf ni 7 huruf ni adalah huruf isti'la. Huruf isti'la ni bunyi tebal dah. Pangkal lidah kita akak masa sebut tu dia menyebabkan bunyi lidah gemar sikit. Kha, ba, va, pula apa? Qa. Hak ni di sini bil haqq. Pasal tak? Dia bila berjiran. Huruf ha nipis, huruf istifal, huruf nipis. Qaf huruf tebal, huruf isti'la. Qa. Apa ni? Khussa dagtin kir. Qaf dah. Kita nak ambil huruf qaf tu menyebabkan huruf ha tu terikut sekali. Tak boleh. Bil haqq dak bil ha bil haqq. Qaf tu tebal bukan ha. Kita kena ingat kita. Saja ya sebenarnya. Ya jelas.